rakan saya akan membentangkan tentang masalah sosio-emosi kanak-kanak. Kanak-kanak yang kami perhatikan bernama Nur Sumayyah binti Muhammad Aizat dan berumur 5 tahun. Masa belajar, saya dapati Nur Sumayyah sangat menumpukan perhatian dan tidak bermain-main semasa belajar. Sumayyah juga seorang kanak-kanak yang mendengar arahan dan mengikuti arahan dengan jelas. Kanak-kanak yang mendengar arahan dan suka bertutur ini mudah mengenal, membeza dan mengajuk bunyi yang diperdengarkan. Sumayyah seorang kanak-kanak yang mudah mendengar arahan yang diberikan oleh gurunya dan mudah bertindak mengikut arahan. Kemahiran mendengar merupakan titik permulaan pembelajaran bahasa bagi kanak-kanak. Kemahiran ini merupakan kemahiran utama yang perlu dikuasai oleh kanak-kanak. Kanak-kanak yang tidak mudah mendengar arahan ini kebiasaannya kanak-kanak yang terlalu aktif. Kanak-kanak yang aktif tidak mudah mendengar arahan kerana mahu menjalani kehidupan sehariannya sendiri tanpa diteguri oleh guru dan ibu bapa. Oleh itu, saya dapati Nur Sumayyah seorang kanak-kanak yang mudah mendengar arahan dan mengikuti arahan yang diberikan dengan jelas. 2.2 menunjukkan pelbagai corak perasaan. Sumayyah adalah seorang yang mempunyai pelbagai corak perasaan seperti takut, gembira dan sedih. Apabila di waktu pagi, semasa sampai di sekolah, Sumayyah akan menangis terlebih dahulu sebelum memasuki ke dalam kelas. Selain itu, Sumayyah akan berubah corak perasaan apabila dapat bergaul dengan rakan-rakan sekelasnya dan bermain dengan gembira. Akhir sekali, Sumayyah seorang yang takut apabila guru memarahi rakan-rakan yang tidak mahu membuat tugasan yang diberi. Sumayyah seorang kanak-kanak yang suka berkomunikasi dengan kanak-kanak lain. Dia juga suka bertanya kepada guru tentang sesuatu perkara yang tidak difahami. Saya dapati Sumayyah suka menjawab soalan walaupun salah tetapi dia tetap berani untuk mencuba. Dia lebih gemar untuk berkomunikasi kerana kemahiran berkomunikasi dapat membantu kanak-kanak menyatakan pendirian mereka dengan lebih jelas dan berkeyakinan tinggi. Saya dapati kanak-kanak digalakkan untuk mempelajari bahasa baharu yang akan dapat membantu mereka mengatasi masalah halangan bahasa dan berkomunikasi dengan lebih ramai orang. Kanak-kanak yang gemar berkomunikasi ini terdorong kepada beberapa faktor. Antara faktor yang mempengaruhi keupayaan kanak-kanak berkomunikasi ialah faktor persekitaran seperti rangsangan dari persekitaran kanak-kanak adalah penting dalam perkembangan pertuturan dan bahasa mereka. Orang dewasa, rakan sebaya serta persekitaran penting bagi merangsang pertuturan dan bahasa kanak-kanak. Seterusnya, faktor kesihatan seperti kanak-kanak yang tidak mempunyai masalah kesihatan selalunya mempunyai kemahiran berkomunikasi yang lebih baik berbanding kanak-kanak yang mempunyai masalah kesihatan. Kanak-kanak yang kelainan upaya juga mempunyai risiko yang tinggi untuk mempunyai masalah kelambatan dan perkembangan pertuturan mereka. Akhirnya, faktor genetik seperti kanak-kanak yang mempunyai adik-beradik, ayah atau ibu yang mempunyai sejarah kelambatan dalam pertuturan untuk berkomunikasi adalah sukar untuk berkomunikasi dengan orang lain. Kesimpulannya, saya dapati bahawa Sumayyah mempunyai faktor persekitaran, kesihatan dan genetik yang baik. 2.4 meminta pertolongan. Saya mendapati bahawa Sumayyah adalah seorang yang suka meminta pertolongan seperti sewaktu ingin membuka lampu bilik air. Selain itu, Sumayyah juga ada meminta pertolongan pengasuh ataupun guru apabila menghadapi masalah yang rumit. Contohnya, apabila ingin meletakkan pinggan dan gelas di tempat yang disediakan. Seterusnya, peramah. Sumayyah adalah seorang kanak-kanak yang peramah dan alternatif. Sumayyah juga sering bertanya soalan kepada guru. Hal ini sebenarnya amat baik untuk perkembangan kanak-kanak ini kerana Sumayyah sering bertanya soalan kepada guru dan mudah bergaul dengan kanak-kanak lain. Daripada pemerhatian saya, Sumayyah mempunyai tahap keyakinan diri yang tinggi. Ini kerana Sumayyah berada di dalam dunia dewasa, di mana mereka memerlukan maklumat setiap hari dan kadang-kala pertanyaan mereka itu sebenarnya menunjukkan mereka keliru apa yang berlaku di sekeliling mereka. Sekaligus mencetuskan frasa ingin tahu yang tinggi dalam diri. Anak tak alternatif lebih dilihat daripada sudut positif bila mana dapat membantu mereka memahami mana yang betul dan mana yang salah.
Ini berlaku apabila kita merespon pada setiap pertanyaan ke arah kebaikan. Anak-anak tak kreatif juga mampu memberi kesan yang positif untuk berkomunikasi dan membuat perhubungan dan bandingan antara ibu bapa dan anak-anak menjadi lebih positif. Kanak-kanak alternatif juga sentiasa bertenaga dan bersemangat seperti Sumayah. Saya dapati sentiasa ceria di kalangan kawan-kawan yang lain. Dan Sumayah paling bersemangat semasa melakukan aktiviti. Mencipta satu hobi yang baru kepada kanak-kanak seperti mewarna, melukis dan membuat aktiviti collage dan sebagainya dapat membantu kanak-kanak berfikir dan belajar menerima tentang perkara sekeliling. Kepetahan cakap dan mengutarakan soalan petanda bahawa sel-sel otak mereka berhubung selari dengan perkembangan kognitif mereka. Kanak-kanak akan lebih kreatif dalam menyelesaikan satu perkara dan banyak pertanyaan dan persoalan sebelum mencuba dan mencari jalan penyelesaian. Semua ini bermula dengan sifat ingin tahu serta gemar bercakap dan mengutarakan soalan. Untuk rekod pemerhatian 2.6 iaitu mengganggu rakan. Saya dapati Nur Sumayah binti Muhammad Aizat sering mengganggu rakannya ketika guru sedang belajar. Dia hanya fokus untuk beberapa minit dan kemudian mula untuk mengganggu rakan. Seperti contoh, dia akan mencurik rakannya selebih dahulu, lalu perkara itu berpanjangan sehingga mengabaikan guru yang sedang mengajar di hadapan. Namun apabila guru mula perasan akan hal itu dan menegur mereka untuk kembali fokus, dan ia hanya bertahan selama beberapa minit. Selepas itu perkara yang sama berulang kembali. Terdapat pelbagai cara untuk menyelesaikan masalah mengganggu rakan ini. Seperti contoh, guru boleh berehat sebentar dan melakukan aktiviti senaman ringan. Dan lain sekali 2.7 ialah berani mencuba perkara yang baru. Sumayah berani mencuba perkara yang baru. Seperti contoh, pada hari tersebut saya membuat pemerhatian dan saya melakukan aktiviti membuat rama-rama menggunakan teknik lipatan dan warna air. Pada mulanya, pelajar lain tidak berani untuk membuat perkara itu kerana mereka masih malu terhadap saya dan rakan-rakan saya yang lain. Tetapi Nur Sumayah ini sangat berani dan terwujud untuk melakukan aktiviti tersebut. Dia juga sering bertanyakan soalan kepada guru kerana dia petah bercakap berbanding kanak-kanak lain yang malu dan kurang bercakap. Walaupun dia sering mengganggu rakan-rakannya ketika guru sedang mengajar, dia juga berjaya menyiapkan tugasan yang saya berikan, iaitu membuat rama-rama menggunakan teknik lipatan. Dia orang yang pertama siap berbanding kanak-kanak lain. Sementara rakan-rakan lain belum siap, Sumayah akan menolong rakan-rakannya. Apabila aktiviti sudah selesai, dia rajin untuk menolong membersihkan peralatan yang telah digunakan dan kemas di tempat asal. Masalah sosial emosi kanak-kanak adalah berkait rapat dengan perkembangan sosial mereka. Sosial bermaksud aktiviti berkaitan dengan persahabatan, pergaulan dan aktiviti masa lapang. Perkembangan sosial kanak-kanak pula adalah kebolehupayaan kanak-kanak belajar untuk berhubung dengan orang lain, mengenal cara berkomunikasi, berinteraksi dengan orang lain serta memahami identiti soal dan kefahaman kendiri kanak-kanak tersebut. Emosi pula bermaksud perasaan jiwa, gerak hati, tindak balas, fisiologi dan penyataan emosi. Contoh emosi ialah gembira, sedih, takut, marah, malu, kecewa dan lain-lain. Dalam perkembangan kanak-kanak, hal ini penting untuk mengetahui kepelbagaian tahap emosi anak dalam menerima interaksi dan komunikasi dalam kehidupan harian. Pepatah Melayu ada mengatakan, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Digunakan untuk menunjukkan bahawa untuk membentuk tingkah laku dan sosial yang baik dalam diri kanak-kanak perlu bermula dari kecil lagi. Perkembangan sosial emosi amat ditekankan untuk kanak-kanak bagi memberi mereka pemahaman
hubungan sosial dan individu di persekitaran mereka. Ini secara tidak langsung membentuk personaliti anak sepanjang mereka membesar dan mencapai umur dewasa. Ahli psikologi Erik Erikson telah membahagikan perkembangan psikologi kepada 8 peringkat, namun kita akan merungkaikan sehingga peringkat 6 sahaja, iaitu sehingga anak berumur 18 tahun. Di sini saya akan mengulaskan cadangan-cadangan untuk mengatasi masalah sosio-emosi kanak-kanak ketika sesi pengajaran dan pembelajaran PDP. Antara cadangan untuk mengatasi masalah kanak-kanak mengganggu rakan ketika sesi pembelajaran dan pengajaran berlangsung ialah guru boleh dikenali gaya pembelajaran kanak-kanak. Guru perlu kenal gaya pembelajaran muridnya dalam merancang pengajaran dan pembelajaran yang dapat memenuhi keperluan pelajar sekaligus mengelak perasaan malas dalam kalangan murid. Terdapat pelbagai instrumen yang dapat digunakan oleh guru untuk mengenali gaya pembelajaran murid. Apabila memahami gaya pembelajaran murid, guru dapat menjalankan aktiviti pembelajaran yang bersesuaian dengan minat, kecenderungan dan kebolehan muridnya. Ini secara tidak langsung mengelak perasaan malas dan tidak fokus muridnya semasa menjalani aktiviti pembelajaran di dalam kelas. Selain itu, pelbagai aktiviti pembelajaran, aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas perlu dirancang dalam pelbagai pendekatan. Bersesuaian dengan gaya pembelajaran murid di dalam kelas, guru boleh pelbagaikan pendekatan yang tidak hanya terhad kepada kuliah dan penerangan. Sebaliknya, pembelajaran berbalik dan kajian kes yang memberi ruang dan peluang untuk murid terlibat aktif dalam pembelajaran. Selain itu, memastikan bahawa setiap murid dapat memberi fokus kepada pembelajaran di dalam kelas, maka pedagogi pembelajaran bermakna. Di samping itu, guru perlu mewujudkan suasana kondusif untuk pembelajaran. Persekitaran pembelajaran yang kondusif untuk pembelajaran murid adalah faktor penting dalam memastikan murid memberi fokus kepada pembelajaran dan berminat untuk mendalami sesuatu topik pembelajaran. Justeru dalam merangka iklim pembelajaran yang kondusif, perkara yang penting untuk diberi perhatian oleh setiap guru dalam menyusun atur bilik darjah dalam ruang pembelajaran selesa, selamat dan murid dapat bergerak aktif untuk berinteraksi dan melakukan aktiviti pembelajaran. Pencahayaan dan pengudaraan dalam ruang bilik darjah juga penting dalam memastikan murid terbabit aktif dan pembelajarannya. Akhir sekaligus juga boleh memberi penghargaan dan pengiktiraan kepada anak muridnya. Penghargaan dan pengiktirafan adalah elemen penting dalam memotivasikan murid untuk belajar, membaiki kelemahan serta memberi semangat untuk mencuba sesuatu yang baharu. Pujian antara bentuk penghargaan dan pengiktirafan paling mudah, namun memberi kesan besar terhadap motivasi murid yang malas dan tidak fokus semasa dalam kelas. Guru perlu sentiasa memberi pujian, kata-kata semangat dan dorongan dapat membantu meningkatkan keyakinan murid terhadap pembelajarannya. Hadiah atau cenderahati maupun sijil pengiktirafan dapat mendorong murid untuk lebih kuat berusaha dan membaiki kelemahan diri. Walau bagaimanapun, hadiah yang diberi perlulah sepadan dengan konteks setempat. Ini kerana dalam situasi tertentu, penghargaan adalah dalam bentuk pujian lebih berkesan daripada hadiah yang berbentuk kebendaan. Kesimpulan, perkembangan sosial emosi kanak-kanak ialah kebolehan untuk bersosial dengan orang lain dalam masyarakat dan diri sendiri berdasarkan peringkat perkembangan
psikososial. Kita sebagai ibu bapa maupun pendidik perlu mengenal pasti perkembangan sosial emosi supaya kanak-kanak dapat membesar dalam persekitaran yang positif bagi membina keyakinan diri dan kebolehan mereka menyesuaikan diri dalam masyarakat. Dalam tugasan ini, banyak melibatkan kanak-kanak yang dipilih. Tugasan ini juga dapat memberi pengalaman baharu terhadap kumpulan kami. Tugasan berkumpulan ini lebih kepada pemerhatian terhadap kanak-kanak yang berumur dalam 3 hingga 6 tahun. Tugasan ini juga lebih kepada melihat masalah sosial emosi kanak-kanak. Oleh itu, kumpulan kami sebagai seorang pemerhati perlu teliti melihat masalah kanak-kanak tersebut. Nur Sumayah binti Muhammad Aizat adalah seorang kanak-kanak yang bijak dan sangat aktif. Sumayah juga sering bergaul dan berinteraksi dengan rakan-rakannya dan tidak berebut mainan. Selain itu, Sumayah seorang yang bersopan santun dan beradab ketika makan dan membaca doa serta seorang kanak-kanak yang menjaga kebersihan. Sekali, terdapat pelbagai perkara yang baik dalam diri kanak-kanak ini yang dididik oleh ibu bapa dan ayahnya sejak kecil lagi. Sumayah juga seorang yang kanak-kanak yang bersungguh-sungguh dalam mempelajari sesuatu dan tidak mudah putus asa dalam mempelajari sesuatu perkara yang baharu. Sekian, terima kasih.